Seperti yang sedia maklum, pendidikan adalah asas dari semua perkara. Setiap perkara yang berlaku pasti ada punca di sebaliknya. Begitu juga bagi sesebuah keluarga. Sebuah keluarga yang harmoni terbentuk dari pendidikan yang telah diterapkan dalam kalangan ahlinya. Pendidikan juga menentukan sikap dan personaliti seseorang itu apabila bergaul dengan orang lain di sekeliling. Jika pendidikan yang baik diberikan sejak awal oleh ibu bapa kepada anak-anak, maka ia akan membawa kesan yang baik. Dan sebaliknya juga begitu. Antara contoh aspek pendidikan yang perlu diterapkan dalam kalangan keluarga adalah seperti pendidikan iman, akhlak, fizikal, intelektual, mental, sosial serta pendidikan seks. Mari kita lihat pula apakah objektif mengenai kajian kami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, seterusnya saya akan teruskan dengan objektif kajian. Seperti yang kita tahu, pendidikan adalah suatu perkara yang amat penting dalam pembentukan sesebuah keluarga. Anak-anak amat memerlukan didikan agama ataupun nilai-nilai murni daripada ibu bapa. Sedangkan pada masa kini, ibu bapa terlalu sibuk untuk mengejar kemewahan duniawi, sehingga mereka lupa perihal anak-anak mereka yang memerlukan didikan ini. Ia menyebabkan anak-anak tidak tahu untuk membezakan perkara yang baik ataupun perkara yang buruk. Jadi, objektif kajian ini adalah seperti berikut. Mengetahui kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pendidikan, terutama dalam peringkat keluarga. Seterusnya, kita dapat mengenal pasti penyebab keruntuhan akhlak anak-anak muda pada masa kini. Contohnya, pengaruh rakan sebaya. Ibu bapa perlu menegaskan kepada anak-anak untuk membezakan rakan yang baik ataupun rakan yang buruk. Kerana rakan sebaya ini merupakan salah satu faktor besar anak-anak terpengaruh menjadi perkara yang lebih buruk, membuat perkara yang lebih buruk. Seterusnya, dapat mengkaji langkah-langkah dan usaha yang dapat dilakukan oleh semua pihak dalam menangani kesedaran terhadap pendidikan yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat. Yang terakhir, menyatakan cadangan tambahan yang boleh dilakukan bagi membendung isu ini daripada terus berlanjutan, bagi menjamin pembangunan bangsa yang cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan bin Zahdi, nombor metrik 066186. Seterusnya kita pergi kepada metodologi kajian. Metodologi kajian ini digunakan oleh penyelidik dalam menjalankan kajian untuk menjelaskan tentang perkaitan antara objektif. Seperti yang dinyatakan dalam bab 1 dengan kaedah pengumpulan data, terdapat beberapa perkara yang disentuh dalam bab ini, merangkumi reka bentuk kajian, responden kajian, kaedah pengumpulan data, prosedur kajian dan analisis data yang dapat dihuraikan secara terperinci melalui subtajuk yang ditentukan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kaedah metodologi. Kaedah metodologi ini mempunyai 5 elemen. Elemen yang pertama ialah sampling, yang kedua ialah populasi, yang ketiga ialah responden, yang keempat ialah pengumpulan data dan yang kelima ialah analisis data. Yang pertama ialah sampling. Instrumen kajian diedarkan kepada responden menggunakan kaedah persampalan rawat mudah. Yang kedua ialah populasi. Populasi kajian diedarkan kepada pelajar dan orang awam. Okey, yang ketiga ialah responden. Responden kajian terdiri daripada 80 orang, iaitu pelajar, penjawat awam dan orang awam. Yang keempat ialah pengumpulan data. Pengumpulan data kuantitatif dikumpul menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian. Soal selidik diberikan dalam bentuk atas talian. Okey, akhir sekali kita pergi kepada analisis data. Analisis data yang dibuat berdasarkan dapatan dan keputusan kajian oleh responden terhadap soal selidik. Semua hasil kajian dibentang dalam carta pie dan graf. Hasil dapatan kajian ini menghuraikan tentang jawapan kepada persoalan tentang aspek pendidikan yang perlu diterapkan dalam institusi keluarga yang sebenar. Okey, seterusnya kita pergi kepada dapatan kajian. Bahagian A, demografi responden. Kami telah menanyakan 4 soalan kepada responden. Yang pertama, jantina.
53.8% mewakili lelaki dan 46.3% mewakili perempuan. Soalan yang kedua, umur. Umur 18 tahun ke bawah sebanyak 15%, umur 19 tahun ke atas sebanyak 73.8%, umur 30 tahun ke atas sebanyak 11.3%. Soalan ketiga, kami telah menanyakan status perkahwinan. 17.5% telah berkahwin dan 82.5% belum berkahwin. Dan soalan yang terakhir, kami telah menanyakan status pekerjaan. Sebanyak 28.7% telah bekerja dan 71.3% tidak bekerja. Dapatan kajian bahagian B. Bahagian B ini berkaitan dengan kepentingan pendidikan dalam institusi kekeluargaan. Menurut rajah yang ditunjukkan, terdapat 8 soalan dan juga pernyataan berbeza mengikut aspek utama dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan umum, iaitu persoalan berkaitan pentingkah pendidikan dalam keluarga. Majoriti responden memilih ya bagi soalan ini dan ini menunjukkan pemilihannya sebagai 100%. Yang seterusnya, pendidikan iman di dalam rajah menunjukkan respon yang tinggi dalam memilih ya berkaitan penerapan nilai agama dalam diri ahli keluarga, iaitu seramai 79 orang bersamaan 98.8% dan selebihnya memilih tidak. Bagi pendidikan akhlak, iaitu akhlak yang baik berasal dari didikan ibu bapa, menunjukkan seramai 79 orang daripada 80 memilih ya dan selebihnya memilih tidak. Pendidikan fizikal pula berkaitan gaya hidup sihat, menunjukkan responden yang memilih ya 77 orang, manakala bakinya memilih tidak. Seterusnya, bagi pendidikan intelektual berkaitan pembentukan fikiran anak dengan perkara yang bermanfaat, mendapat respon ya sebanyak 72 orang dan selebihnya memilih tidak. Pendidikan mental iaitu mengatasi kelemahan mental dengan pendidikan psikologi, merekodkan responden sebanyak 72 orang memilih ya dan bakinya 2 orang memilih tidak. Pendidikan sosial berkaitan penyataan komunikasi mampu menjalin hubungan yang lebih erat pula mendapatkan responden seramai 78 orang. Mereka memilih ya dan selebihnya memilih tidak, iaitu 2 orang. Bagi penyataan pendidikan seks iaitu untuk mengelakkan gejala sosial menunjukkan seramai 67 orang memilih ya, manakala 13 orang memilih tidak. Seterusnya untuk bahagian C, kami bertanyakan soalan kepada responden tentang usaha membentuk keluarga yang harmoni melalui pendidikan awal kepada anak-anak. Diberi 3 pilihan jawapan iaitu setuju, sangat setuju ataupun tidak setuju terhadap soalan-soalan yang kami sediakan tersebut. Soalan yang pertama sekali adalah berkaitan dengan perintah mendirikan solat iaitu pendidikan iman. Adakah ia wajib dilakukan oleh anak-anak? Didapati bahawa sebanyak 51.2% responden bersetuju dengan usaha ini, manakala 47.5% lagi sangat bersetuju. Bilangan yang tidak bersetuju hanyalah 1.2%. Hal ini jelas menunjukkan bahawa usaha melalui pendidikan iman ini sangat penting untuk dilakukan. Yang kedua adalah soalan berkaitan dengan pendidikan akhlak kepada anak-anak. Sebagai contoh, soalan yang ditujukan adalah menjelaskan tentang larangan mencuri kepada mereka. 45% responden bersetuju bahawa anak-anak tidak akan berani mencuri jika telah mengetahui akibat daripada perbuatan tersebut. Lalu 51.2% lagi sangat bersetuju dengan perkara ini, menguatkan lagi bahawa pendidikan akhlak ini juga amat penting. Pendidikan fizikal pula menjadi pertanyaan selanjutnya. Soalan berkaitan dengan kerajinan untuk membantu keluarga melakukan kerja rumah boleh mendorong kepada konflik dalam keluarga. 70% responden bersetuju dan 22.5% lagi sangat bersetuju. Manakala yang tidak bersetuju hanyalah 7.5%. Ini cukup untuk membuktikan bahawa pendidikan fizikal ini perlu diterapkan dan membawa pengaruh kepada keharmonian keluarga. Dari segi pendidikan intelektual pula, adakah anak-anak perlu didedahkan dengan pengetahuan am? 56.3% bersetuju dan 43.8% lagi sangat bersetuju. Bagi bilangan yang tidak bersetuju adalah tiada, kosong. Maka jelaslah usaha penerapan dari segi pendidikan intelektual ini sangat penting. Seterusnya adalah pendidikan mental. Contoh soalan yang diakhirkan adalah berkaitan dengan keyakinan diri untuk berkomunikasi dengan orang luar.
Adakah usaha ini patut dilakukan dalam keluarga sejak awal lagi? 48.8% responden bersetuju dan 51.2% lagi sangat bersetuju. 0% mewakili bilangan yang tidak setuju. Jadi, pendidikan mental sepatutnya diusahakan oleh ibu bapa agar menerapkannya lebih awal dalam pemikiran anak-anak sejak kecil. Di samping itu, persoalan mengenai pendidikan sosial iaitu adakah ibu bapa perlu mengawasi perkembangan sosial anak-anak? 51.2% bersetuju dengan kenyataan ini. 45% lagi mengatakan bahawa mereka sangat bersetuju dan 3.7% tidak bersetuju. Majoriti daripada mereka menyokong ibu bapa untuk mengawal perkembangan sosial anak-anak mereka dari semasa ke semasa, dengan kata lain memberikan pendidikan sosial dengan memantau mereka. Akhir sekali adalah soalan berkaitan dengan pendidikan seks. Kami menanyakan bahawa adakah pendedahan awal seks harus mengikut kesesuaian umur? 62.5% bersetuju dan 33.8% lagi sangat-sangat bersetuju. 3.7% lagi tidak bersetuju. Hal ini kuat menyatakan bahawa pendidikan seks ini tidak boleh didedahkan terlalu lambat ataupun terlalu awal. Ianya harus mengikut waktu yang sesuai. Apa yang kami dapat rumuskan daripada hasil kajian ini adalah aspek pendidikan menjadi corak utama perkembangan sesebuah keluarga dalam melahirkan individu yang berwawasan. Bak kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Bermakna, jika tanggungjawab ibu bapa sebagai pendidik tidak dapat dijalankan, maka sesebuah keluarga harmoni tidak akan dapat dicapai. Ingatlah bahawa keluarga yang harmoni tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Maka langkah kanan perlulah diambil, terutama ibu bapa dalam memberi pendidikan kepada anak-anak kerana mereka akan mencorakkan masyarakat di masa hadapan.